Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Topik hari ni tentang sebuah pembunuhan yang belum ada jawapan setelah 30 tahun dalam penyiasatan. Kes ni memang dah lama, tapi polis masih lagi tak boleh tangkap siapa pelaku yang sebenarnya. Kejadian ni berkaitan tentang pembunuhan yang terjadi di sebuah kedai yogurt. Dalam kejadian tu ada 4 orang gadis yang telah menjadi mangsa dan diorang ni meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Yang mana keempat-empat diorang ni ditemui dalam keadaan diikat dan kepala diorang telah ditembak. Kes ni memang menggemparkan bandar tu pada suatu ketika dulu, dan lebih dari 1000 orang telah hadir ke gereja untuk berkabung pasal kejadian ni, dan diorang berkabung hampir selama setengah tahun. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ni terjadi pada 6 Disember pada tahun 1991. So dah terjadi 30 tahun yang lepas di kota Texas iaitu Austin, Amerika. Ada 4 orang gadis yang telah menjadi mangsa dalam kejadian ni, iaitu Amy yang berusia 13 tahun, Sarah yang berusia 15 tahun, manakala Jennifer dan juga Eliza masing-masing berusia 17 tahun. Sarah dengan Jennifer ni sebenarnya adik-beradik, jadi Sarah adik, Jennifer tu adalah kakak. So Jennifer dengan Eliza ni bekerja dekat sebuah kedai yogurt bersama-sama, iaitu kedai yogurt yang bernama I Can't Believe It's Yogurt. Jennifer merupakan seorang pelajar senior di Lanier High School. Adik dia Sarah pula merupakan student baru dekat sekolah yang sama. Diorang berdua ni sebenarnya telah dibesarkan di Texarkana. Lepas tu diorang telah berpindah ke Austin dengan mak diorang setelah mak dan ayah diorang ni bercerai. Kemudian diorang telah bersekolah di sebuah sekolah swasta Katolik, and then tak lama lepas tu diorang telah berpindah ke Lanier High School. Dua beradik ni adalah atlet dan diorang memang sangat aktif dalam sukan bola keranjang dan juga bola tampar. Mak diorang siap belikan kereta baru untuk Jennifer, tapi dengan syarat Jennifer kena cari kerja baru untuk bayar duit kereta bulan-bulan. That's why lah dia bekerja dekat kedai yogurt tadi untuk bayar duit kereta dia setiap bulan. Manakala Eliza juga merupakan seorang pelajar senior di sekolah Lanier. Dia kerja dekat kedai yogurt tu sebenarnya sebab dia nak cari side income. Eliza juga telah menyertai program FFA chapter dan terlibat dalam program kimpalan dan juga pertanian di sekolah. FFA chapter ni sebenarnya merupakan sebuah program kurikulum yang berkaitan rapat dengan pertanian. Amy pula merupakan mangsa yang paling muda dalam kejadian tu. Dia telah bersekolah di sekolah menengah Burnett dan dia juga terlibat dalam program FFA yang aku sebutkan tadi. Jadi kita akan teruskan kepada hari kejadian, apa sebenarnya yang terjadi. Lebih kurang pada pukul 4.30 petang, iaitu pada 6 Disember pada tahun 1991, mak kepada Sarah dan juga Jennifer telah balik ke rumah lepas habis kerja. Sarah beritahu dekat mak dia yang dia nak keluar pada malam tu, dan dia minta izin juga dekat mak dia yang dia nak ajak Amy tu tidur dekat rumah diorang. So mak dia pun macam okey, mak dia bagi. Lepas tu mak dia suruh Sarah dengan Amy tadi ke mall di Austin tu dengan menumpang Jennifer. Lepas tu baliklah sama-sama dengan Jennifer lepas Jennifer tu habis kerja. Lepas Jennifer balik ke rumah, mak dia pun ceritalah plan Sarah yang nak ke mall tu, dan Sarah akan menumpang dia masa pergi dan juga balik. So Jennifer pun setujulah untuk tumpangkan diorang berdua. Dalam pukul 5 petang macam tu, diorang bertiga telah meninggalkan rumah dan telah menuju ke shopping complex di Austin. Jennifer pun drop lah diorang berdua dekat shopping mall tadi tu, dan dia pun pergilah masuk kerja. Kedai yogurt tadi akan tutup pada pukul 11 malam. Masa nak dekat pukul 11 malam, Jennifer pun kuncilah pintu utama sebab dia nak sekat daripada customer masuk ke dalam kedai lagi. Dan pada masa inilah diorang dilaporkan terlihat masih lagi hidup. Sekitar waktu tengah malam, ada seorang peronda polis ni telah melaporkan satu kebakaran yang terjadi di kedai yogurt. Kemudian polis lain pun datanglah ke tempat kejadian, dan bila diorang cek, diorang terjumpa 4 orang mayat, iaitu Amy, Jennifer, Sarah dan juga Eliza, yang mana diorang ni telah mati kena tembak dekat kepala, dan ada juga yang telah dirogol oleh si pelaku. Lepas tu kedai yogurt tadi telah dibakar bagi menghapuskan semua bukti. Eliza dan juga Sarah telah dijumpai yang mana tangan diorang ni kena ikat. Jennifer pula tangan dia tak kena ikat, tapi dijumpai yang mana posisi tangan dia dekat belakang badan. Diorang dijumpai dalam keadaan yang tak berpakaian serta dalam keadaan yang rentung dan susah untuk dicap. Manakala Amy pula dijumpai di ruang lain di dalam kedai tu dan ada kain dikeliling leher dia. Amy telah terbakar sebanyak 30%. Sarah, Eliza dan juga Jennifer dijumpai meninggal dalam keadaan bertindan antara satu sama lain. Kecuali Amy je yang dijumpai berasingan daripada diorang tiga. Dipercayai diorang semua ni dah meninggal sebelum kedai tadi kena bakar. Beberapa hari lepas tu, dalam 9 Disember, pihak polis telah confirmkan yang ada beberapa suspek terlibat dalam kejadian tu. 8 hari kemudian lepas dari hari kejadian, polis telah menahan seorang lelaki yang bernama Maurice berusia 16 tahun. Maurice kata dia tak guna pistol tu. Dia telah pinjamkan pistol tadi kepada kawan dia yang bernama Forrest yang berusia 15 tahun. So Forrest lah yang menggunakan pistol tu pada malam kejadian di kedai yogurt. Dan Forrest ni ada juga beritahu Maurice yang dia terlibat dalam kejadian tu. Tapi polis tak percaya sebab dia orang rasa Maurice ni macam menipu.
Kemudian polis tahan 3 lagi kawan dia, iaitu Forrest, Robert dan juga Michael. Michael dengan Robert ni mengaku yang diorang buat semua tu. Tapi tak lama lepas tu diorang tarik balik statement tadi. Diorang kata masa diorang kena siasat dengan pihak polis telah paksa diorang untuk mengaku. Masa soal siasat dijalankan ke atas Michael dengan Robert selama 20 jam, awal tu memang Robert dengan Michael tak mengaku yang diorang buat semua tu. Diorang kata diorang tak terlibat langsung dan diorang tak tahu apa-apa pasal kejadian tu. Tak lama lepas tu dia mengaku pula, dia kata memang dia cuba nak rogol salah seorang daripada mangsa dan dia tembak 2 orang lagi mangsa. Dan diorang rompak kedai yogurt tu pun sebabnya atas plan Maurice, sebab Maurice perlukan duit. Tapi walau macam mana pun diorang memang didapati bersalah dan telah dikenakan hukuman penjara. Kemudian pada tahun 2000, hasil ujian balistik, pistol Maurice mungkin tak digunakan pada malam tu. So sabitan ke atas Robert dan juga Michael tadi telah dilucutkan. Pertuduhan ke atas Maurice juga telah dibatalkan selepas 2 juri besar tak nak mendakwa dia lagi. Maurice telah habiskan masa 3 tahun dalam penjara sebelum dia dibebaskan pada tahun 2003. Dia dibebaskan atas alasan tak ada bukti kukuh untuk mendakwa dia. Akhirnya sabitan ke atas keempat-empat suspek telah dibatalkan. Jadi tak tahu siapa pelaku sebenarnya pada malam kejadian. Pada tahun 2010, Maurice telah meninggal disebabkan dia kena tembak dengan seorang polis Austin. Puncanya dia langgar lalu lintas, lepas tu polis tu tahan dia. And then Maurice ni pun tikam polis tu, so polis tu pun tembaklah dia untuk selamatkan diri dia dari kena tikam dengan Maurice. Sampai ke hari ni, polis Austin masih lagi tak jumpa siapa dalang yang sebenarnya. Selama 30 tahun yang berlalu, diorang juga ada tubuhkan pasukan yang baru dan penyiasat yang baru untuk mencari pembunuh yang sebenar. Tapi disebabkan kes ni dah terlalu lama, so agak susahlah untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Jadi selama 30 tahun tu pelaku sebenar masih lagi tak dijumpai dan suspek yang diorang syak kata 4 orang tadi tu, Michael, Maurice, Robert dengan siapa lagi seorang tu, so diorang ni semua terlepas daripada kena sabitan atas alasan pihak berkuasa tak ada bukti yang kukuh untuk dakwa diorang. Jadi aku nak tahu pendapat korang, sama ada betul ke keempat-empat diorang tadi ni memang terlibat dengan kejadian tu, atau korang rasa diorang just pergi merompak lepas tu ada orang lain yang masuk pergi bakar kedai tu ke apa. So korang rasa yang mana satu, please komen dekat bawah, okay? Tapi menurut firasat aku rasa macam diorang berempat tu memang terlibat dengan kejadian tadi. Tapi polis pun tak ada bukti yang kukuh untuk dakwa diorang, jadi diorang pun terlepas macam tu je. Tapi apa yang pasti sampai sekarang polis masih lagi menjalankan siasatan ke atas kes ni even dah 30 tahun yang lepas, dan polis masih lagi gagal menemukan jawapan yang sebenarnya. Alright guys, itu sahajalah perkongsian aku pada kali ini, dan jangan lupa juga untuk follow aku dekat Instagram sebab aku ni aktif sikit dekat Instagram, jadi kita boleh borak-borak dekat sana, dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye, Assalamualaikum.